Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zurani Abdul Wahab. Selamat datang ke FB Live Sirim Tech Ventures Jerman. STV adalah anak syarikat Sirim Berhad yang bertanggungjawab dalam mengkomersialkan teknologi Sirim dan luar Sirim. Mana-mana syarikat di luar sana yang mempunyai teknologi ataupun inovasi yang ingin dikomersialkan, bolehlah berbincang dengan STV. Hari ini kita akan membicarakan satu projek yang dikenali sebagai Hypermarket, Supermarket, Merchandising and Business Matching for SME yang telah dijalankan bersama di antara STV, Maidin Muhammad Holdings Berhad atau lebih dikenali sebagai Maidin, dan 7 PKS. Bersama saya pada hari ini ialah Encik Norman Raja Abdullah. Selamat datang Encik Norman. Waalaikumsalam. Beliau merupakan pengurus besar Jabatan Import Export Maidin yang telah banyak memberikan cadangan dan juga pandangan sehingga projek ini dapat dijalankan. Sedikit latar belakang berkenaan dengan Encik Norman. Beliau telah 23 tahun bersama Maidin dan salah seorang yang bertanggungjawab dalam membentuk Maidin sehingga ke hari ini. Beliau juga merupakan seorang yang bertanggungjawab untuk membuat perancangan, penyelarasan dan juga pembangunan dalam membantu PKS. Jadi berbalik kepada projek yang kita namakan tadi Merchandising dan Business Matching for SME, objektif projek ini ialah untuk meningkatkan pendedahan jenama di pasaraya besar Maidin dan juga untuk menyokong periklanan dan juga promosi ataupun lebih dikenali sebagai advertising dan juga promotion kalau kita bercerita berkenaan dengan hypermarket. Dan salah satu juga objektifnya ialah untuk meningkatkan peluang daya saing di antara PKS di dalam hypermarket, yang mana sasaran utamanya adalah untuk PKS ini berupaya meluaskan periklanan dan promosi dan juga untuk meningkatkan jualan sebanyak 30% di dalam projek ini. Jadi untuk meneruskan program ini, saya ingin bertanyakan kepada pihak Encik Norman, bagaimanakah pihak Maidin menjalankan pemilihan kepada 7 PKS yang kita ada dalam projek ini? Encik Norman. Terima kasih Tuan kerana sudi jemput saya pada program FB Live pada hari ini. InsyaAllah saya akan uraikan sedikit sebanyak apa yang kita lakukan melalui program ini. Baik, pertama sekali apa yang kita telah lakukan, kita senarai pendekkan 10 usahawan daripada senarai panjang yang disyorkan oleh Sirim sendiri. Daripada situ kita memilih 10 syarikat ataupun usahawan. Daripada 10 tu kita temu juga satu persatu, dan daripada situ kita dapat kumpul 7 yang berjaya turut serta dalam program pada hari ini. Yeah. Right. Jadi apa kriteria pemilihan yang dijalankan? Kriteria yang diguna pakai sudah tentu kita ada beberapa prasyarat dan kriteria yang diguna pakai. Antaranya ialah latar belakang syarikat itu berkenaan. Yang kedua, kita juga tengok sikap dan komitmen daripada usahawan itu sendiri. Sebab dalam pengalaman kita, sikap usahawan itu amat penting bagi kita untuk merealisasikan sesuatu produk itu berjaya atau sebaliknya. Sebab itu kita beri tekanan kepada sikap dan komitmen usahawan itu sendiri. Dan ketiga, kita juga tengok kesesuaian produk ke pasaran. Sama ada produk ini dapat diterima oleh pengguna merata-rata tempat. Sebab ada produk mungkin tak sesuai, tidak dihindarkan oleh pengguna pun tak guna juga kan. Jadi kita juga ambil kriteria pada produk itu ada tak sesuai untuk dipasarkan ataupun ditengahkan untuk melalui program ini. Dan juga kita tengok dari segi capacity dan capability dalam bekalkan produk, sebab program ni adalah seluruh Malaysia. Jadi kita juga tengok kepada capacity dan capability syarikat tu menghasilkan produk untuk seluruh negara. Dan juga kita tengok data mereka sepanjang bersama Maidin. Adakah hasil jualan mereka makin hari meningkat? Adakah mereka berkomited? Berterusan. Jadi inilah antara kriteria-kriteria yang kita guna pakai dalam memilih 7 syarikat yang mana berjaya melalui program. Terima kasih Cik Norman. Satu kriteria yang pada saya amat tinggi kepada SME yang untuk involve dalam program macam inilah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Ajumain Kasim, Ketua Pegawai Eksekutif Sirim Tech Ventures Sirim Berhad. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berkongsi maklumat berkenaan program
yang dikenali sebagai Hypermarket Supermarket Merchandising and Business Matching Program for SMEs. Ini merupakan satu program lanjutan extension program daripada SIRIM Fraunhofer bagi PKS yang terlibat di dalam aktiviti teknologi uptake ataupun teknologi keupayaan, juga yang terlibat di dalam program packaging ataupun program pembungkusan, yang mana PKS akan dinilai di atas kesediaan mereka untuk meningkatkan jualan produk-produk yang dihasilkan. Objektif utama kepada program ini adalah untuk menyokong PKS dalam aktiviti iklan dan promosi setelah produk-produk PKS ini dimasukkan di 24 pasaraya Maidin seluruh Semenanjung Malaysia. Peningkatan jualan dianggarkan sebanyak 30% berbanding dalam tempoh yang sama pada tahun sebelum ini. Semoga program ini menjadi satu batu loncatan ataupun peluang kepada PKS dalam menjangkaui pasaran yang lebih besar. Sekian. Terima kasih kerana Cik Irfan join kita punya program SIRIM Fraunhofer untuk merchandising dan business matching bersama dengan pihak Maidin. Okay, boleh Cik Irfan ceritakan sedikit perjalanan ataupun pengalaman sepanjang proses bersama kami di SIRIM dan juga Maidin. Alhamdulillah, terima kasih banyak SIRIM babitkan Amin Produk dalam program SIRIM Maidin, SIRIM bersama Maidin dengan Amin lah. So apa impact yang Amin dapat untuk program ni sebenarnya, dia program yang berjalan selama 6 bulan dan Alhamdulillah produk kami bukan sahaja diletakkan seperti yang boleh dilihat kat sini di penghujung gondola setiap store Maidin di seluruh Malaysia. Hampir kalau tak silap saya 24 store, 24 store. Jadi produk Amin ni ada di gondola N di kesemua 24 store. Bukan sahaja itu, malah harga kita jual dengan harga promosi yang sangat berpatutan, sangat murah lah, saya boleh katakan sangat murah. Jadi program ni dapat memperkenalkan produk Amin kepada pengguna, rasa sangat-sangat berbaloi dan malah produk kelihatan sangat mudah kelihatan lah di setiap 24 store ni puan. Itu antara yang direct impact yang company dapat ni puan. Kalau saya dengar program ni diteruskan ataupun untuk akan datang dibuat lagi, saya rasa saya syarikat pertama yang akan angkat tangan untuk join lah puan. Terima kasih banyak-banyak puan. Okay. Terima kasih Cik Irfan. Okay, pada hari ini bersama saya Branch Manager bagi Maidin Meru Raya Ipoh, perkenalkan Encik Syafarul. Apakah program yang telah dijalankan bagi membantu SME dalam program ini? Okey, Assalamualaikum. Untuk pihak Maidin, untuk pihak kita sebagai branch manager, saya akan sentiasa memastikan barangan dan produk-produk MSME sentiasa ada di cawangan dan dipamerkan kepada pelanggan. Sebab buat masa sekarang produk-produk SME adalah laris jualan untuk para pelanggan. Okey, di samping itu juga kita juga ada letak barang-barang yang buatan Malaysia, barang-barang SME di laluan utama. Contohnya seperti gondola N di Island untuk memudahkan pelanggan untuk mendapatkan barang tersebut. Sama ada waktu PKP pun bukan waktu PKP, barang tersebut sentiasa dibeli oleh pelanggan. Kita juga ada produk-produk seperti produk di barangan fresh, Muslim, mi, kuotiao dan produk frozen. Itu adalah salah satu keperluan makanan segera untuk para pelanggan. Pesanan saya kepada semua para pelanggan, saya harap semua pelanggan di sini dapat untuk support untuk barangan-barangan IKS, barangan buatan tempatan. Pilihlah barangan buatan tempatan kerana itu adalah pilihan yang bijak untuk rakyat Malaysia. Okay, selain daripada apa yang Encik Syah mention tadi, maybe ada lagi promosi lain lah yang ditawarkan oleh pihak Maidin kepada pihak SME. Okey, terdapat lagi pelbagai cara untuk pihak Maidin untuk mempromosikan barang. Kita ada promosi hari-hari Maidin murah. Itu pun kita ada jalankan setiap minggu dan barang-barang yang kita pilih untuk promosi hari-hari Maidin murah memang barang tersebut adalah sangat murah. Okey, selain itu juga kita ada wawarkan di radio di setiap semua pasaraya untuk memudahkan pelanggan untuk mendengar barang-barang promosi, dan kita juga ada edarkan flyers untuk semua pelanggan untuk dapatkan flyer tersebut di cawangan-cawangan yang berdekatan.
Terima kasih Cik Shah atas penjelasan yang diberikan. Okey, kepada sesiapa yang baru menyertai FB Live kami, hari ini kita membicarakan satu projek yang dikenali sebagai Hypermarket Supermarket Merchandising and Business Matching for SMEs yang dijalankan di antara STV dan juga Mydin dan juga 7 PKS. Jadi di dalam projek ini kita akan menyaksikan satu sasaran, iaitu PKS berupaya untuk meluaskan periklanan dan juga promosi dan juga peningkatan dari segi jualan sebanyak 30%. Jadi pada Encik Rajan, apakah aktiviti-aktiviti advertising and promotion yang dijalankan oleh pihak Mydin dalam tempoh ini dan bagaimana ia dapat membantu PKS dalam meningkatkan jualan? Ya, sudah pasti kalau kita nak meningkatkan jualan tu takkan datang begitu saja kan. Rancangan promosi dan marketing strategi yang amat penting. Jadi dalam memajukan ataupun menjayakan program ini sehingga mencapai sasaran peningkatan jualan 30% ni, kami telah rancang dan pakai kaedah-kaedah promosi dan secondary display dan sebagainya, mengikut acuan Mydin itu sendiri, sehingga kita dapat merealisasikan hari ini kejayaan keseluruhan. Okey. Jadi apa yang kita guna pakai untuk program ni ialah kita guna pakai cara mempromosikan produk ni melalui mailer tradisional kita. Kita juga ada digital mailers dan juga digital posting, dari segi posting di FB, Insta dan juga dalam website kita dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga guna pakai yang paling penting, menonjolkan produk ini sebaik mungkin kepada mata pengguna, itu amat penting. Penting sekali adalah secondary display atau high visible display. Jadi itu yang kita amat pentingkan dan kita telah lakukan di semua cawangan rangkaian kita, memamerkan secondary display yang begitu high visible structure. Dan begitu juga komitmen dari usahawan dari segi memastikan dari segi bekalan mencukupi, dan tambah lagi apa yang penting bagi pengguna adalah how to stretch their ringgit kan. How do I can stretch my ringgit. Jadi kita bagi tawaran harga yang amat berpatutan dan bersesuaian. Jadi inilah telah menarik pengguna tu keseluruhan untuk sambut program ini dengan beli produk-produk berkenaan. Daripada laporan jualan yang kami terima daripada pihak Mydin, ada syarikat yang mencecah sehingga 70% dari segi peningkatan, dan ada juga syarikat yang menghampiri target kita. Jadi apakah perkara-perkara lain yang perlu dilakukan oleh pihak syarikat supaya peningkatan ini sentiasa berlaku di dalam Mydin sendiri? Okey, bukan setakat 70%. Saya tahu macam contoh Mi Kuning Muslim dari usahawan yang berasal dari Terengganu ni, amat orang kata apa, terperanjat. Saya pun terperanjat sendiri sebab hasil jualan dia meningkat 106%. Jadi satu pencapaian yang kata kita tak sangka actually. Saya ambil kesempatan ni mengucapkan berbanyak terima kasih kepada para pengguna yang begitu rapat dengan program ini. Bukan setakat rapat, tetapi rapat melalui beli produk berkenaan. Jadi itulah satu pencapaian yang saya rasa boleh dibanggakan. Satu perkara yang kita fikirkan, kita target peningkatan tu hampir 30-40%. Tetapi sehingga 106%, 78% dan sebagainya tu adalah satu pencapaian yang amat luar biasa. Satu kejayaan kepada PKS dan juga satu kejayaan kepada pihak Mydin sendiri. Yang pentingnya kita tak nak shock sendiri. Kita orang kata return of investment. Return of investment bukan semata-mata untuk Sirim dan Mydin, tetapi yang penting adalah usahawan itu sendiri dapat mengumpul satu hasil yang memuaskan sekali. Terima kasih Encik Norman dengan ulasan yang diberikan tadi. Sebelum kita meneruskan sesi ini, marilah kita sama-sama saksikan video klip dari Datuk Wira Haji Amir ahli Mydin, iaitu pengarah urusan Mydin sendiri, dan juga klip video pemantauan projek di Mydin HQ Subanjaya. Silakan. Terima kasih Datuk Wira.
sedia di interview untuk hari ini. Terima kasih juga bagi pihak Maidin kena sudi menjalankan program bersama dengan pihak SIRIM. Datuk Ira, boleh bagi sedikit ulasan berkenaan dengan perjalanan program yang kita jalankan dan pihak Maidin dapat menyokong lagi jika dapat menjalankan lagi program seperti ini? Maidin sebetulnya memang akan menyokong IKS, PKS made in Malaysia. Itu satu objektif bila Maidin bermula sejak dulu-dulu. Jadi sekarang ni kita dapat satu opportunity, kita kata boleh kita bekerjasama dengan SIRIM, di mana kita pilih 7 usahawan mereka jual kat Maidin. Kita bagi prominent tempat-tempat. Biasanya barang ni kan, barang-barang usahawan kita ni memang bagus, tapi mutak ni kita kena bagi dia prominent space. Orang nampak tu, jadi akan beli tu daripada pergi kat barang yang kedua. So kita nampak pada masa yang kita buat setingkat ni, tak silap saya, perniagaan IKS yang 7 ni dia meningkat 50 sampai 120%. I think it's a great achievement, dan saya of course terima kasih pada usahawan juga. Kita sebetulnya apa yang kita buat, kita bagi tempat yang sesuai, mereka boleh berjual, but everything depends on them. Of course, terima kasih untuk SIRIM lah untuk menyokong. Saya betul-betul banyak terima kasih pada SIRIM, dan saya haraplah tahun depan pun insyaAllah kita akan buat lagi, dapat sokongan yang sama dengan SIRIM dan usahawan-usahawan. Terima kasih Datuk Ira kerana memberi sedikit ulasan berkenaan dengan program yang kami jalankan. InsyaAllah jika terdapat lagi orang kata kemudahan pembiayaan kepada pihak SME, maybe kita akan boleh usulkan lagi kepada pihak Maidin. Terima kasih Datuk Ira. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, bersama kita pada hari ini Puan Maisarah daripada Delegatur Sdn Bhd. Okay, Puan Maisarah, boleh Puan Maisarah ceritakan bagaimana Puan Maisarah dapat mengetahui mengenai program ini dan apakah harapan Puan Maisarah semasa mengikuti program ini? Okey, saya dengar pasal program ni memang atas jemputan SIRIM. Saya ingat tahun 24 hari bulan Mei tahun 2020. Kami memang saling bekerjasama dengan SIRIM. Memang sebelum ni SIRIM Fraunhofer program ni pernah juga kami dapat untuk program lain. Jadi SIRIM telah, I think it was pre-selected lah kan untuk kami join untuk teaching program. Kita dapat tahu pasal program ni. Apakah harapan Puan Maisarah semasa mengikuti program ini? Masa tu sangat excited dan sangat bersemangat sebabnya kan pandemik tahun lepas tahun 2020 tu bulan Mac kan. So masa bulan April dan Mei memang badly affected lah hypermarket punya sales. So masa dapat tahu pasal program ni, kita rasa macam we should take it lah, we should go for it sebab tak tahu sampai bila kan pandemik ni. Puan Maisarah, apakah cabaran yang dihadapi sepanjang mengikuti program ini? Maybe boleh sharekan bersama kami. Bagi saya masa start tu memang lancar, very clear program ini apa dia punya objektif dia. Kita tahu it's supposed to tolong kita dari segi merchandising, advertising, so itulah kos-kos yang IKS lalui untuk masukkan produk ke dalam hypermarket. So tapi cabaran dia saya rasa is more communication antara tiga parti yang terlibat ni, SIRIM, Maidin dan IKS. So untuk capaikan target ni kita kena bekerjasama antara tiga pihak. So I think that one was a bit challenging sebab kita ada 6 bulan untuk menjayakan projek ni. Okay, maybe Puan Maisarah boleh kongsikan apakah impact yang Puan Maisarah dapat sepanjang mengikuti program ini? Okay, pertama sekali saya rasa saya punya relationship dengan Maidin bertambah baik lah. Sebab kita delegatur ni dah dalam 14 tahun dalam Maidin. So ni antara produk kita yang buat dengan Maidin dah daripada tahun 2007. Dan hasil daripada program ni kita menghasilkan repacking untuk produk yang ini, kita repack kepada produk yang ini. So kita ada rebranding effort dekat situ sebabnya Maidin pun dia ada target lah untuk program dia, untuk produk-produk dia kan, ni produk MyRasa di bawah manufacturing OEM, contract manufacturing daripada Delegatur. So I think yang tu very impactful. I rasa Maidin pun melebih faham kapasiti dan macam mana kelebihan kilang Delegatur, apa yang kita boleh buat dengan Delegatur. Kalau tak agak susah kita nak kedepankan idea-idea kita untuk Maidin kan. Jadi this one has make us closer to Maidin. Jika diberi peluang, adakah pihak Delegatur sendiri akan orang kata join lagi tak program masa hadapan? Semestinya. Sebab dengan SIRIM ni I rasa
you all are very involved dengan usahawan, I think, and you all betul-betul nak tolong usahawan, I rasa lah, sebab your program is very comprehensive. Okay, terima kasih Puan Masara di atas pengulasan berkenaan dengan program ini. Semoga pihak Maidin, pihak syarikat SME yang terlibat dan juga SIRIM akan membantu lagi menaikkan jualan lagi company-company SME. Terima kasih Puan Masara. Terima kasih. Terima kasih Puan Ainun. Kami daripada pihak Muslim Kitchen Frame Berhad amat berpuas hati dengan promosi yang dijalankan melalui program SIRIM Fraunhofer bersama SIRIM dan Maidin. Kita dapat lihat jualan kita terutamanya semasa PKP ini tidak terjejas teruk disebabkan kita menjalankan program promosi bersama pihak Puan dan Maidin. So kita amat berterima kasih. Kita harapkan program ini dapat dilanjutkan lagi di masa hadapan supaya kejejasan pada industri makanan ini dapat dikurangkan. Maybe Cik Amir boleh beri macam sedikit ulasan. Apakah cabaran yang hadapi sepanjang mengikuti program? Sepanjang kita jalankan program SIRIM Fraunhofer ini, cabaran yang kami hadapi adalah lebih kepada pengguna sendiri. Kita dapati kebanyakan pengguna tidak dapat berjalan dengan bebas melebihi apa yang ditetapkan. So kita dapat lihat crowd tu berkurangan lah. Dari segi itu di mana kita dapat memberikan harga promosi, it's a win-win situation. Kita dapat memberikan customer harga yang terbaik, di masa yang sama kita dapat menjalankan produk kita. Program promotion ini dapat dia counter balik efek yang di mana terdapat kekurangan customer yang dapat membeli. So bila customer dapat lihat ada promosi dijalankan, dia akan membeli dengan lebih lagi. So per customer dia mungkin akan membelanjakan dengan lebih banyak lagi. Kita menghadapi beberapa cabaran juga untuk menjalankan program ini, tapi dengan objektif yang jelas yang diusahakan daripada pihak SIRIM dan Maidin, kita dapat fokus kepada menyelesaikan masalah tersebut. Dan kita rasa segalanya mungkin tidak berjalan selancar yang kita harapkan, tapi hasilnya jadi lebih cemerlang lagi. Dengan cabaran tersebut, kita menjadikan kita lebih kuat lagi. Pada masa akan datang, program seperti ini akan dijalankan lagi. Adakah pihak Muslim Kitchen akan turut menyertai pada masa akan datang? Semestinya, kita mesti akan jalan lagi. Terima kasih Encik Amir di atas pengalaman kita hari ini. Semoga maju jaya bagi pihak SIRIM dan Maidin kepada Muslim Kitchen. Terima kasih. Terima kasih. Encik Norman, program ini telah pun berakhir pada Februari yang lepas, maknanya dalam tempoh 6 bulan pelaksanaan projek ini. Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pihak Maidin dalam tempoh melaksanakan projek ini, memandangkan bukan sahaja Malaysia malahan seluruh dunia menghadapi pandemik COVID-19? Ya. Jadi boleh Cik Norman terangkan. Program ini selama 6 bulan dan sudah pasti, dan seperti umum ketahui, sepanjang 6 bulan negara telah melalui pandemik COVID-19 dan kini masih berlarutan. Sudah tentu cabarannya luar biasa. Okey. Maksud saya di sini ialah cabaran yang luar biasa ialah nombor satu, sekatan dari segi pergerakan. Yang kedua, waktu operasi dipendekkan. Ada kala ditutupnya. Yang ketiga, dari segi tenaga kerja dikurangkan, dan ada juga kadang-kala kilang ditutup sama sekali. Jadi dalam konteks ini yang penting, yang khawatir sekali bila pergerakan disekat, kita risau bagaimana pengguna nak datang beli belah. Hasil program ni adalah tergantung the last slot is pengguna kena beli produk tu. Jadi kalau pengguna tak mengunjungi kedai pasaraya, macam mana kita nak hasilkan jualan yang kita target ataupun mencapai sasaran kita 30-40% tu. Jadi namun begitu, dengan kerjasama persahaman yang ketara diwujudkan antara tiga pihak, iaitu para pihak usahawan, SIRIM dan Maidin, dan juga tak lupa kerjasama ataupun komitmen daripada pengguna itu sendiri. Akhirnya kita telah berjaya menyempurnakan program ini dengan berjaya. Terbuktinya adalah dengan hasil jualan yang amat-amat memperangsangkan. Jadi sekali lagi saya ambil kesempatan ini
mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih khususnya kepada pengguna yang telah melibatkan diri dalam menjayakan program ini. Right. Okey, terima kasih Encik Norman dengan ulasan tersebut. Sebelum kita meneruskan sesi ini, marilah kita sama-sama saksikan klip video seterusnya daripada Encik Muhammad Azanuddin Saleh, Naib Presiden Kanan Sirim Industrial Research, dan juga klip video pemantauan projek di Maidin Parit Bunta. Silakan. Kami di Sirim amat memahami bahawa antara masalah yang dihadapi oleh industri kecil dan sederhana adalah upayaan produk mereka untuk menembusi pasaran runcit, terutama di hypermarket dan supermarket. Melalui merchandising dan business matching program ini, program ini adalah lanjutan daripada program awal di bawah Sirim Fraunhofer, di mana program awal melibatkan teknologi uptake dan juga packaging enhancement program. 7 syarikat telah dipilih untuk menyertai merchandising dan business matching program ini, dan Sirim telah dapat bekerjasama dengan syarikat Pasaraya Maidin untuk membantu memasarkan produk-produk IKS ini ke 24 pasaraya Maidin di seluruh negara. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada syarikat Maidin kerana kesudian mereka untuk membantu dan menjayakan program ini. Pada hari ini bersama saya Encik Nazri, Branch Manager bagi Maidin Parit Bunta Perak. Encik Nazri, boleh ceritakan sikit apa aktiviti promosi yang telah dijalankan oleh pihak Maidin bagi menjalankan program Sirim Fraunhofer, program merchandising dan business matching bersama pihak Maidin. Okey, terima kasih Puan Nurul. Okey, sebelum tu saya selaku pengurus cawangan Maidin Parit Bunta actually berterima kasih kepada pihak Sirim sendiri kerana boleh dikatakan boleh memertabatkan balik produk IKS kita yang lama dia rasa tenggelam sekarang ni. So satu tahniah lah pada pihak Sirim lah. Kita sebenarnya ada pelbagai promosi yang dijalankan. Okey, yang menariknya produk ni kita nampak perjalanannya ataupun hormonnya scene-nya lebih menarik apabila Maidin selalu buat promosi mela. Kita ada in-store promotion, kita ada hari-hari Maidin murah, dan juga kita ada iklan di radio-radio di mana-mana Maidin. Bila customer masuk dia akan dengar lah produk-produk yang telah dipromo dan sebagainya lah. Okay. Kita tengok dekat sini salah satunya adalah produk Tisha, merupakan satu produk yang di Parit Bunta ni kalau saya boleh sharekan antara produk nombor 2 lah laris dekat sini, selain mi muslim tadi ya. Okey, tak silap saya lebih kurang 300 lebih kuantiti pieces original produk dalam masa sebulan lah. Itu yang dikatakan membanggakan jugalah bila Sirim ni produk IKS yang dibawa oleh Sirim untuk kerjasama dengan Maidin tu. Terima kasih Encik Nazri di atas penjelasan tersebut. Okay, terima kasih Encik Nazri. Encik Norman, pada awal projek ini dijalankan, kami mengeluarkan hampir 50 surat jemputan kepada PKS dan mengadakan 40 session dengan PKS, dan kami telah menyinara pendek lebih kurang 33 PKS dan kita telah memilih 7 PKS. Jadi adalah menjadi harapan sebenarnya PKS ni untuk menceburi bidang penjualan di hypermarket dan juga supermarket. Jadi pada pandangan pihak Encik Norman, apakah kunci-kunci kejayaan untuk satu-satu PKS memasuki pasaran hypermarket dan supermarket di Malaysia? Baik, saya ini berjiwa SME. Sejak kita Maidin tubuhkan pasaraya besar di Subang pada 2006. Sejak itulah kita telah adakan pelbagai program. Kita juga namakan program kita sendiri iaitu program graduasi IKS. Okay. Kita ambil inisiatif sendiri dalam membantu usahawan SME ni, IKS ni. Jadi melalui program selama kian lama ni, kita telah adakan pelbagai program khas dan khusus untuk SME. Dan hampir saya pun tak sangka, tak pasti angka yang sebenarnya, tapi kalau ikut pengalaman ingatan saya rasa mungkin ada dalam 7 hingga 800 SME telah masuk produk mereka ke rangkaian pasaraya Maidin. Kalau tanya saya berapa peratus yang berjaya, okey,
peratus yang berjaya kurang banding dengan peratus yang gagal. Hari ini saya tak nak cerita pasal gagal. Kita cerita pasal yang berjaya saja. Kenapa mereka ni yang berjaya? Yang berjaya ni bukan kata berjaya ala kadar. Berjaya daripada ribuan, jualan dia ribuan ringgit sehingga boleh mencapai jutaan ringgit. Okey. Jadi kenapa usahawan-usahawan sebahagian ini yang berjaya begitu besar? Kalau kita imbas kembali, punca-puncanya adalah nombor satu, yang berjaya ni nombor satu, attitude. Attitude dan sikap bersabar tu, disiplin. Okey, yang itu amat penting. Yang kedua, produk yang dipilih tu okey, mestilah bersesuaian dan kehendak pasaran. Okey, kita tak boleh shock sendiri dalam keluarkan produk. Kalau pasaran tu kehendak tu pengguna tak nak produk tu, kita keluar macam mana pun orang tak akan beli. Jadi sesuaian produk kehendak pasaran itu amat penting. Yang ketiga, kita fikir dari segi distribution channel. Mana dia punya channel-channel ataupun cara dia mengedarkan produk itu sehingga produk itu dapat dilihat mata pengguna. Yang itu amat penting. Yang kedua, yang keempat, kita juga fikir dari segi strategic promotional and marketing activities. Dari segi dalam menjenamakan produk dia sehingga jenama itu kekal dalam ingatan pengguna itu. Okey. Dan yang penting sekali juga, saya selalu sarankan bila SME keluar produk ini, dia kena bersaing dengan produk-produk ataupun jenama-jenama multinational di luar sana. Jadi kadang-kadang multinational harga dia mungkin mahal pasal branded dan sebagainya. Tapi kadang-kadang SME keluar produk, pengguna tak kenal jenama mereka, produk mereka, tetapi mereka nak letak harga lebih mahal daripada FMCG ataupun brand-brand yang jenama. Jadi itu akan sukar. Maklumlah, Malaysia ni, the major segment, the mass market is driven by price point. Okey, harga adalah amat penting dalam menentukan penerimaan sesuatu produk itu. Jadi harga tu kena berpatutan. Jadi kadang-kadang saya lihat SME ni mungkin dia dapatkan raw material dia, cara dia sourcing produk raw material dia mungkin dah mahal. Jadi finish product jadi mahal. Jadi itulah saya selalu sarankan kepada SMEs, kalau nak mula sesuatu perniagaan itu, usahawan itu perlu memahami perniagaan itu peringkat akar umbi. Bukan kata saya ada duit saya boleh berniaga. It's very wrong. A lot of SMEs think I got money I can do business. It's very wrong. Money is important element. Okey, tetapi yang lebih penting, seorang usahawan itu perlu memahami perniagaan itu peringkat akar umbi. A to Z dia kena tahu. Jadi kalau dia ada peringkat akar umbi, dia memahami keseluruhan, insya-Allah dia boleh membawa produk dia ataupun syarikat ini ke arah kejayaan yang diimpi-impikan. Jadi adakah konsep-konsep yang boleh diamalkan oleh PKS ini dalam menyediakan produk-produk mereka kepada Saya selalu kata ni few things lah, 5P lah kan. Kita bila jumpa dengan bila saya ada business matching ataupun motivational talk dan sebagainya, saya selalu sebutkan guna pakai kaedah 5P. Produk, penyelarasan harga, pemasaran, perkhidmatan dan promosi. Okay, in short I would say availability, visibility and service. Okay, tiga ni, okay, 5 perkara ni termasuk dalam 3 benda ni lah, availability, visibility and service. Okay, kalau ini semua konsisten, dan saya rasa yakin dan percaya kegagalan itu amat tipis, kejayaan itu amat luas. Alright, terima kasih Cik Norman atas penjelasan itu tadi. Kepada PKS di luar sana, perkara-perkara yang di-highlight oleh Encik Norman tadi amat penting dari segi attitude, sikap pembekal dan sebagainya, dan juga mengamalkan konsep 5P tadi tu, itu produk, penyelarasan, pemasaran, perkhidmatan dan promosi, supaya visibility produk anda di produk PKS di market nanti dapat dilihat. Jadi terima kasih Encik Norman di atas ulasan key success factor yang diberikan tadi. Semoga PKS yang mendengar FB Live pada hari ini dapat mencedok ilmu-ilmu dan tips-tips yang diberikan oleh pihak pengurusan Mydin sendiri.
Seterusnya kita cuba mendapatkan beberapa soalan daripada FB. Okey. Ya, ada satu soalan daripada FB bertanyakan berkenaan grant packaging. Alright. Jadi untuk grant packaging ini, pihak SIRIM akan membuat pengesahan dari bajet daripada MITI. Jadi kami di pihak SIRIM akan membuat semakan sama ada grant ini akan diberikan lagi atau tidak kepada SIRIM. Dan insya-Allah sekiranya benda ini berjalan lancar, kita akan maklumkan kepada PKS yang ingin mendapatkan geran berkenaan. Jadi ada lagi Cik Norman tips-tips yang rasanya sesuai untuk dikongsi pada hari ini. Okey. Keseluruhan, saya rasa banyak agensi kerajaan, kementerian melalui, saya tahu ada 60 lebih agensi kerajaan yang nak kata berdaya saing, mungkin juga. Tapi matlamat ada sasaran satu tetapi diguna pakai 60 lebih agensi, yang mana banyak kejayaan telah dicapai. Okey, akan tetapi dari segi peratusan produk ditawarkan melalui rangkaian peruncitan moden ni, produk SME ni masih rendah. Sasaran kerajaan adalah hampir 30%. Tetapi sehingga hari ini angka itu masih dalam lingkungan 10%. Jadi perjalanan SME ini masih jauh lagi. Jadi dengan bantuan, dengan nasihat khidmat yang diberikan oleh kerajaan, bukan soal duit semata-mata, bukan geran dan loan dan sebagainya, tetapi sebaliknya banyak tenaga agensi kerajaan di luar sana telah memberi khidmat nasihat yang terbaik. Dan saya rasa syukur alhamdulillah, banding dengan banyak negara di luar sana mungkin tidak ada kemudahan sebegini rupa. Sebab ikut pengalaman saya pernah pergi ke banyak negara, saya melihat apa kerajaan mereka telah lakukan berbanding dengan Malaysia. Kita syukur alhamdulillah kerajaan telah membantu, berusaha pelbagai cara untuk memajukan industri SME ini ke peringkat yang lebih baik, bukan peringkat nasional maupun kita boleh fikir macam mana kita nak bawa ke peringkat global. Jadi saya sarankan pihak usahawan di luar sana ambillah cabaran ini secara positif dan berilah satu komitmen yang penuh, dan juga yang lebih penting saya selalu kata fokus. Okey, fokus. Jangan lari nak buat meniaga tu, meniaga ni, meniaga sana, tak ada. Kalau meniaga, biar fokus pada satu perniagaan itu, dan insya-Allah kalau kita fokus, committed, kita rasa, saya fikirkan kejayaan itu dalam genggaman kita. Alright, terima kasih Encik Norman. Semoga apa yang dikongsikan bersama Encik Norman tadi dapat diambil oleh pihak-pihak di luar sana, PKS terutamanya, untuk menilai kembali apakah produk dan sebagainya boleh dilihat di market. Jadi untuk itu Encik Norman, terima kasih banyak kerana hadir pada hari ini, dan kepada PKS di luar sana, semoga program hari ini memberikan tips dan manfaat yang baik kepada anda semua. Dan disebabkan kita masih lagi dalam pandemik COVID-19 ini, sila jaga keselamatan dan sebagainya, stay safe dan stay alert dengan apa-apa perubahan. Assalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam.